Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama berkumpul pada hari yang penuh barakah ini, Yaumul Jumu'ah, untuk program Mau'izah, tajuk yang akan kita bincangkan, yang akan kita kupas, yang akan kita kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah tajuk manfaatkan 10 Zulhijjah. Alhamdulillah, Nabi SAW bersabda, man salaka tariqan yabtaghi bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang bermaksud, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkan baginya jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu antara hadis Nabi SAW yang menceritakan tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu, sama ada dalam program yang rasmi atau tidak rasmi, dalam proses menuntut ilmu sama ada secara formal atau tidak formal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang besar di sisi orang yang menuntut ilmu, dipermudahkan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada hari ini, seperti yang saya maklumkan tadi, tajuk yang kita akan bincangkan adalah manfaatkan 10 Zulhijjah. Alhamdulillah, kita telah berjaya menempuh bulan Ramadan, Syawal, dan alhamdulillah sekarang ni kita berada dalam bulan Zulkaidah, dan insya-Allah dalam beberapa hari, beberapa minggu lagi kita akan bertemu dengan bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah ini sama juga macam bulan-bulan yang lain, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa kelebihan dalam bulan Zulhijjah ini. Kalau kita lihat dalam bulan Ramadan, Allah berikan beberapa ganjaran pahala untuk kita kejar dan ambil manfaat. Begitu juga ketika bila kita berjumpa, kita berada dalam bulan Zulhijjah ini, kita ambil manfaat. Kita ambil manfaat untuk kita kejar ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam konteks bulan Zulhijjah ini di awal 10 awal Zulhijjah. Jadi kita melihat kepada nas-nas Al-Quran dan hadis yang menceritakan tentang kelebihan Zulhijjah ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan dalam Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan dalam hadis-hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa kelebihan 10 awal Zulhijjah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kan kelebihan dan amalan 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Jadi 10 hari awal bulan Zulhijjah ini dia memiliki kelebihan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, wal fajr wa layalin 'ashr, yang bermaksud Allah bersumpah demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan malam-malam yang 10. Jadi ulama tafsir, saya memetik kata-kata daripada Ibnu Katsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyebut bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu an, dia kata sesungguhnya yang dimaksudkan dengan walayalin asr itu adalah hari-hari itu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Dan Ibnu Tafsir menyebutkan bahawa, dan ia sahih, dan inilah juga pandangan majoriti ulama tafsir yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, bahawa yang dinyatakan malam-malam yang 10 itu dalam surah Al-Fajr itu adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itu antara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan secara jelas
dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fajr, tentang apa yang dimaksudkan dengan kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah itu. Dan juga disebut dalam surah At-Taubah ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Yang bermaksud inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra. Yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan. Jadi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala telah susun 12 bulan yang Allah telah susun ketika penciptaan langit dan bumi, dan di antaranya 4 bulan yang dihormati. Jadi bulan-bulan yang terhormat ini mengikut ulama tafsir, bulan-bulan terhormat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah antaranya adalah bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah yang kita akan bincangkan pada hari ini, juga bulan Muharram dan juga bulan Rajab. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin 'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, ya'ni ayyamal 'ashr." Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'in. Ada banyaklah riwayat hadis yang menceritakan tentang kelebihan hari-hari lain dalam setahun ini berdasarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi, tiada sebarang hari yang amal soleh ahabu ilallah min hadhil ayyam, tiada sebarang hari yang amal soleh lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding hari-hari ini, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Disebut dalam hadis ini berbanding hari-hari itu, iaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun jihad di jalan Allah? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, walaupun jihad di jalan Allah, kecuali seorang lelaki yang keluar dengan diri dan hartanya dan tidak balik semula daripadanya dengan sesuatu pun. Hadis ini menceritakan tentang kelebihan yang telah dinyatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, 10 awal yang pertama Zulhijjah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah melihat kan hadis ayat Quran yang menyebutkan tentang kelebihan bulan Zulhijjah ini, terutamanya pada 10 hari yang pertama. Jadi tuan-tuan, kalau kita lihat mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa kelebihan pada bulan-bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita lihat dalam bulan Ramadan kita telah istiqamah mengejar amalan, melakukan banyak amalan-amalan ibadah. Jadi kita nak konsistenkan amalan-amalan tersebut. Jadi Allah berikan antara kelebihan-kelebihan dalam bulan Syawal, terutamanya Zulkaidah, Zulhijjah, agar momentum istiqamah kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah amal-amalan soleh ini berpanjangan pada setiap tahun. Dan begitulah, kalau kita lihat dalam bulan Ramadan ada kelebihannya, dan juga bulan Zulhijjah ini juga ada beberapa kelebihan. Amalan-amalan yang kita boleh laksanakan. Banyak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menggalakkan kita untuk memperbanyakkan puasa, amalan-amalan sunat yang lain, supaya kita mendapat ganjaran pahala di atas kelebihan bulan Zulhijjah ini. Kita lihat amalan fardu, kan? Amalan fardu itu juga pada 10 hari awal Zulhijjah juga lebih afdal. Memanglah kita setiap masa kita laksanakan amalan fardu, tetapi amalan fardu pada 10 hari awal Zulhijjah ini juga, bila kita laksanakan
kita laksanakan solat dan sebagainya, jadi amalan itu lebih afdal berbanding amalan fardu pada waktu lain. Begitu juga kalau dah amalan fardu pun lebih afdal kita laksanakan pada 10 hari awal Zulhijjah, demikian juga amalan sunat yang kita lakukan pada 10 hari awal Zulhijjah itu lebih afdal kita laksanakan berbanding dengan amalan sunat yang dilakukan dalam bulan lain. Solat yang dilakukan pada 10 awal Zulhijjah seperti mana yang disebut tadi adalah afdal, lebih utama berbanding solat yang ditunaikan dalam bulan lain. Demikian juga puasa, kita baca Quran, kita banyakkan berzikir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbuat baik kepada kedua ibu bapa, kita menghubungkan silaturahim, kan? Menunaikan hajat orang yang memerlukan. Dalam konteks bulan Zulhijjah ini ada saudara mara kita yang pergi menunaikan ibadah haji, jiran-jiran kita, rakan-rakan kita, kita tunaikan hajat-hajat mereka ini sewaktu mereka melaksanakan amalan ibadah haji pada 10 awal Zulhijjah ini. Kita akan dapat pahala bila kita menunaikan hajat orang yang memerlukan, kita menghubungkan silaturahim dan kita menziarahi orang yang sakit, kan, mengiringi jenazah. Begitu juga amalan-amalan baik seperti berbuat baik kepada jiran tetangga, membuat kenduri dan juga amalan-amalan lain. Jadi 10 hari awal Zulhijjah ini merupakan hari-hari yang lebih utama, kan? Kerana dalam 10 hari awal Zulhijjah ini terhimpun amal ibadah yang utama dalam Islam. Terutamanya contoh 10 hari awal Zulhijjah merupakan hari-hari yang lebih utama kerana terdapat di dalamnya hari penyembelihan binatang korban, kan? Hari Arafah, kemuncak kepada ibadah haji, wukuf pada hari Arafah pada 9 Zulhijjah, dan juga hari Tarwiyah. Apa yang dimaksudkan dengan hari Tarwiyah? Dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibnu Qudamah menjelaskan ada 2 sebab kenapa disebut hari Tarwiyah ini. Hari Tarwiyah ini adalah hari jatuhnya pada 8 Zulhijjah. Jadi 8 Zulhijjah ini disebut juga dengan hari Tarwiyah. Dan pada 8 Zulhijjah ini kita digalakkan untuk berpuasa dan disebut sebagai puasa Tarwiyah. Jadi kenapa disebut 8 Zulhijjah ini dengan hari Tarwiyah? Jadi dalam kitab Al-Mughni karangan Imam Ibnu Qudamah menjelaskan ada 2 sebab. Yang pertamanya adalah kerana pada hari ke-8 Zulhijjah itu para jemaah haji setelah mereka berihram, mereka menuju Mina untuk bermalam, dan keesokan harinya 9 Zulhijjah itu mereka akan menuju ke Arafah. Jadi ketika di Mina itu para jemaah seperti yang disebut oleh Ibnu Qudamah, jadi mereka mempersiapkan air, kan, sebagai bekal untuk dibawa berwukuf di Arafah. Jadi menyiapkan air inilah istilahnya dan mempunyai asal kata yang sama dengan kata yatarawawna. Mereka bersiap sedialah. Dan itu juga dinamakan hari 8 Zulhijjah ini dinamakan hari Tarwiyah. Itu pandangan yang pertamalah kenapa disebutkan hari Tarwiyah ini, 8 Zulhijjah ini dengan nama hari Tarwiyah. Dan yang keduanya dinamakan Tarwiyah ini kerana kita imbas kembali sejarah Nabi Ibrahim AS. Kerana di malam hari Tarwiyah itu Nabi Ibrahim AS mendapat mimpi yang pertama kali dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kisah yang sangat kita masyhur kita dengar untuk menyembelih puteranya Nabi Ismail alaihissalam. 8 Zulhijjah itu, kan, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Mimpi yang pertama kali dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih puteranya Nabi Ismail alaihissalam. Jadi seharian baginda Nabi Ibrahim alaihissalam berfikir dan tertanya-tanya kepada dirinya kenapa diperintahkan itu untuk menyembelih anaknya, dan juga itu diistilahkan dengan bahasa yurawi, berfikir, kan, yurawi
dan itu juga disebabkan dinamakan hari itu sebagai hari Tarwiyah. Jadi kita juga disunatkan pada hari Tarwiyah ini 8 Zulhijjah untuk kita berpuasa sunat. InsyaAllah kita akan mendapat kelebihan puasa kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti yang saya maklumkan tadi, awal 10 hari awal Zulhijjah ini dia terhimpunnya beberapa ibadah agung kan, yang tidak terdapat dalam bulan yang lain, seperti ibadah haji, menyembelih korban, berpuasa Arafah, hari Tarwiyah dan juga bersedekah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 10 hari awal Zulhijjah juga merupakan al-ayyam al-ma'lumas al-mubarakah, hari-hari yang diberkati. Banyak kelebihan 10 hari awal Zulhijjah ini. Allah Subhanahu Wa Taala mensyariatkan di dalamnya agar diperbanyakkan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala atas rezeki yang Allah kurniakan kepada kita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam surah Al-Hajj ayat 28, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Yang bermaksud supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan, ayyamin ma'lumat, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Majoriti ulama tafsir menyatakan al-ayyam al-ma'lumas al-mubarakah ini adalah 10 hari awal Zulhijjah. Jadi 10 hari awal Zulhijjah juga merupakan hari penutup. 10 hari 10 Zulhijjah itu adalah penutup kepada al-ayyam al-ma'lumat yang berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju ashharu ma'lumat. Yang bermaksud musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Bulan-bulan yang dimaklumi itu ashharu ma'lumat yang disebutkan tadi ialah bulan Syawal, Zulkaidah dan 10 hari awal Zulhijjah. Berdasarkan riwayat dari ramai para sahabat seperti Umar, Ibnu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan juga mereka berpandangan dan juga begitu jugalah pandangan kebanyakan ulama tabi'in. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dah melihat kelebihan awal 10 awal Zulhijjah ini. Jadi kita tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada beberapa amalan soleh yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh perbanyakkan sewaktu 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Ini kita akan lihat nanti dari satu persatu. Apakah amalan-amalan yang kita digalakkan, amalan-amalan sunat untuk kita laksanakan sewaktu 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang pertama adalah melaksanakan ibadah haji, kan? Jadi kita fahamlah, alhamdulillah kita tengok hari ini jemaah-jemaah haji daripada Malaysia sebahagiannya telah bergerak untuk melaksanakan ibadah haji. Alhamdulillah bagi mereka yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi tetamu Allah, kita doakan agar urusan mereka dipermudahkan, mendapat haji yang mabrur, kan, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dipermudahkan segala urusan mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Bagi kita yang belum lagi dipanggil untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena usaha, berdoa, tentulah, kan, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dipanjangkan usia, untuk kita dapat melaksanakan ibadah haji, dan juga berusaha, kena simpan duit, kan, dari sudut istilah kemampuan itu
Dari sudut wang ringgit dan juga masa kita untuk melaksanakan ibadah haji, kena konsisten, simpan duit. Alhamdulillah, insya-Allah dengan berkatnya rezeki kita, mencari rezeki terutamanya bekerja di YTM kan, setiap bulan potong gaji untuk disimpan dalam tabung haji. Insya-Allah dengan usaha tersebut Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah pada satu hari nanti Allah akan menjemput kita untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibadah haji ini sangat banyak kelebihannya sebagaimana yang disebut kan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha qalat Kuntu ya Rasulullah naral jihad afdalal amali afala nujahidu. Faqala lakunna afdalul jihadi hajjun mabrur. Yang bermaksud daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata ia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa kami percaya bahawa jihad itu adalah amalan yang paling utama. Mengapa kami tidak berjihad? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi kamu sebaik-baik jihad itu ialah haji yang mabrur. Hadis riwayat oleh Al-Bukhari. Jadi antara kelebihan haji ini, kita ni sebagai tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menjemput kita. Dalam ramai-ramai umat Islam di dunia ini, kita antara umat Islam, orang Islam yang Allah Subhanahu Wa Taala panggil kita untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala. Pastilah ibadah haji ini mendapat ganjaran yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga antara kelebihan haji ini kita mendapat syafaat kan dalam doa keampunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji dan juga mendapat haji yang mabrur, bersih daripada segala dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan juga ganjaran pahala haji yang mabrur ini tiada balasan melainkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu antara manfaat bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah ini. Jadi kita tengok ibadah haji ini sangat banyak manfaat, sama ada dalam konteks duniawi ataupun ukhrawi. Kan? Dari konteks duniawi, bila ibadah haji ini berlakulah pertemuan orang Islam seluruh dunia, kan? Dan juga ia memberi satu kepentingan perniagaan dan ekonomi untuk orang Islam terutamanya di Mekah itu. Kita tengok Mekah ini sebuah lembah yang sangat gersang, tapi Allah Subhanahu Wa Taala telah takdirkan Mekah ini menjadi sebuah kawasan yang sangat penting bagi orang Islam dari sudut perniagaan dan ekonomi, dan juga menunjukkan bila orang Islam melaksanakan ibadah haji di Mekah menunjukkan persamaan di kalangan orang Islam. Itu antara sebahagian manfaat daripada ibadah haji yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan kepada kita semua. Dan yang kedua, mungkinlah kalau kita tak dapat menunaikan haji, tak apa, banyak lagi amalan soleh yang kita boleh laksanakan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Jadi yang kedua adalah amalan soleh yang boleh kita laksanakan adalah memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikirlah apa-apa sahaja tuan-tuan dan puan-puan, banyakkanlah amalan zikir sepanjang 10 hari awal bulan Zulhijjah ini supaya kita mendapat ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ini tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk mendidik nafsu kita. Nafsu amarah kita kepada nafsu lawamah, kan? Nafsu lawamah kepada nafsu yang lebih tinggi. Dengan zikir inilah kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dapat menundukkan hawa nafsu kita untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah dengan amalan zikir tersebut kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama kita merebut ganjaran pahala yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis tentang kelebihan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan takbir, tahlil dan juga
tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zama 'indallah wa la ahabba ilaihi fihinnal 'amalu min hadhil ayyam ayyamil 'ashri fa'aksiru fihinna minat tahmid wa tahlil wa takbir." Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya tiada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang lebih disukai di sisinya untuk dilakukan amalan soleh berbanding hari-hari ini, iaitulah 10 hari awal Zulhijjah. Oleh itu perbanyakkanlah di dalamnya tahmid, kan, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tahlil, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi menzahirkan laungan takbir bersama tasbih, tahmid dan tahlil ini di merata-rata tempat. Tak kisahlah dalam 10 hari awal Zulhijjah ini, banyakkanlah kita bertakbir, bertahlil, bertahmid di mana-mana sahaja. Kerana perkara ini merupakan tunas yang disemai di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ia juga perkataan takbir, tahlil, tahmid ini juga perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang tabi'in berkata, "Adraktun nas wa innahum yukabbiruna fil 'ashr hatta kuntu ushabbihuhu bil amwaj min kasratiha." Yang bermaksud, tabi'in ini berkata, aku menemui ramai dari kalangan para sahabat, sesungguhnya mereka benar-benar bertakbir pada 10 hari awal Zulhijjah, sehingga aku mengumpamakan laungan takbir mereka dengan ombak, kerana banyaknya para sahabat tabi'in ini bertakbir, bertahlil, bertahmid. Dan juga beliau juga berkata, adapun sekarang sesungguhnya orang ramai telah mengurangkan laungan takbir tersebut. Jadi kita banyakkanlah pada 10 awal Zulhijjah ini dengan takbir, tahlil dan tahmid. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan lain yang boleh kita laksanakan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, memperbanyakkan puasa sunat, kerana ia termasuk amalan soleh yang boleh diperbanyakkan pada 10 hari awal Zulhijjah. Boleh puasa pada 8 Zulhijjah, kan, seperti yang disebutkan tadi, puasa Isnin dan Khamis dalam konteks 10 hari awal bulan Zulhijjah itu, insya-Allah ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama yauman fi sabilillah ba'adallah wajhahu 'anil nar 70 kharifah." Yang bermaksud, sesiapa yang berpuasa sehari kerana Allah, Allah akan jauhkan mukanya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itu antara kelebihan puasa, dan terutamanya lah kita berpuasa pada 10 hari awal Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan muka kita ini daripada neraka. Makna kita jauh daripada neraka Allah Subhanahu wa taala sejauh 70 tahun perjalanan. Amalan lain yang kita boleh laksanakan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah, puasa khusus hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Kelebihannya tuan-tuan dan puan-puan sangat besar. Puasa hari Arafah ini 10 Zulhijjah, ia akan menghapuskan kesalahan dan dosa kita selama 2 tahun. Ini ganjaran yang sangat besar, amalan puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Kan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanati lati qablahu was sanati lati ba'dahu." Hadis riwayat Muslim.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siyamu yaumal arafah. Siyamu yaumi arafah. Puasa hari Arafah, aku mengharapkan Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa setahun sebelum dan juga setahun selepasnya. Allah Subhanahu wa taala berikan ganjaran yang sangat besar bagi mereka yang berpuasa pada puasa hari Arafah pada 9 Zulhijjah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara amalan lain yang kita boleh laksanakan, yang kita boleh banyakkan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, antaranya adalah memperbanyakkan bacaan Al-Quran. Gunakanlah kesempatan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini dan juga waktu-waktu yang lain kan, untuk kita banyakkan baca Al-Quran. Sebab Al-Quran ini adalah pelaburan akhirat yang sangat berharga, akan menjadi syafaat kita nanti dalam kubur dan juga pada hari akhirat. Kita baca Quran ini, kalau kita dah lancar baca Quran, kita boleh upgrade diri kita ini untuk selain daripada baca Quran, kita faham, tadabbur, kan? Cuba menghayati, cuba kita ambil pengajaran ibrah daripada Al-Quran yang kita baca. Setiap ayat Quran itu bila kita baca diberikan ganjaran pahala dengan satu huruf 10 kali gandaan pahala. Itu dari sudut ganjaran pahala. Tetapi yang lebih utama, bagaimana kita memahami apa yang kita baca itu, Al-Quran itu, kita memahami, kita tadabbur dan juga kita tafahum dan juga kita laksanakan dalam kehidupan kita. Jadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk pedoman hidup kita, bukan kita ambil separuh-separuh. Baca Quran untuk sebab nak murah rezeki, baca Quran untuk betul lah untuk syifa, untuk perubatan dan sebagainya, tapi dalam masa yang sama kita ambil keseluruhan isi kandungan itu sebagai panduan hidup kita, bukan ambil separuh-separuh saja. Yang mana memberikan keuntungan kepada kita, kita ambil. Tapi bila perkara yang melibatkan diri kita, kita cuba mengelak kan, jadi kita tak ambil Al-Quran itu sebagai petunjuk kehidupan kita. Dan yang ketujuh, amalan sunat yang kita boleh laksanakan pada awal 10 Zulhijjah ini adalah memperbanyakkan solat sunat. Buatlah solat sunat kan, kalau diberi kesempatan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah itu untuk kita bangun malam, bertahajud, solat sunat, taubah dan sebagainya, laksanakanlah kerana ganjaran pahala yang Allah berikan pada awal bulan Zulhijjah ini. Solat sunat ini tuan-tuan dan puan-puan, InsyaAllah kalau kita konsisten laksanakan solat sunat ini, InsyaAllah solat-solat sunat kita yang kita laksanakan itu akan menampung kekurangan. Solat-solat fardu yang kita buat, biasalah kita ni manusia kan, hatta al-iman yazid wa yanqus kan, iman itu bertambah dan berkurang. Bila kita laksanakan solat fardu terutamanya, dalam tempoh kita laksanakan solat fardu, solat subuh, solat zuhur dan sebagainya, bagaimana pastinya kita cuba untuk usaha untuk khusyuk dalam solat, tetapi pasti ada kelompangan dalam solat fardu yang kita laksanakan itu. Jadi untuk menampung kelompangan, kekurangan, ketidaksempurnaan, kita berusaha untuk menyempurnakan solat fardu kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi biasalah manusia ini kan, kadang-kadang fikirannya bercelaru memikirkan pelbagai perkara. Jadi kita top up kekurangan yang ada, yang wujud ketika kita melaksanakan solat fardu itu dengan kita memperbanyakkan solat sunat kan. Solat sunat yang paling Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam galakkan adalah solat sunat ba'diyah dan qabliyah setiap solat fardu itu. Jadikan itu sebagai amalan konsisten kita untuk kita menampung kelompangan ataupun untuk kita lah banyakkan amalan ibadah kita dalam konteks kita melaksanakan solat sunat. Ini tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan ibadah lain yang kita boleh laksanakan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah melakukan solat malam. Seperti yang disebutkan tadi, tanpa dikhususkan mana-mana malam dalam 10 malam awal Zulhijjah. Laksanakanlah.
kalau kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan solat malam, jadi gunakanlah kesempatan pada 10 awal pada Zulhijjah ini untuk kita laksanakan solat malam, tahajud dan sebagainya. Jadi kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya istighfar pada waktu sahur, kan? InsyaAllah lah kalau kita diberi kesempatan untuk puasa pada 9 Zulhijjah, puasa hari Arafah itu, kan, waktu sahur tu kita banyakkanlah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan seperti mana yang disebut dalam surah Ali Imran, kan, wal mustaghfirin bil ashar, dan yang bermaksud dan mereka yang beristighfar pada waktu sahur. Jadi gunakanlah kesempatan kita pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini untuk kita memperbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Istighfarlah dengan istighfar yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah ampunkan segala dosa-dosa kita. Dan istighfar ini adalah juga amalan orang-orang yang bertakwa, kan, yang disebut dalam Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara amalan lain yang boleh kita laksanakan pada awal Zulhijjah ini adalah kita memperbanyakkan sedekah, kan? Sedekah ini adalah satu amalan yang soleh. Sedekah ini juga mampu menghapuskan dosa kita, menghilangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan sedekah itu, insya-Allah dosa kita akan diampunkan. Kita akan hilang kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga menjadi sebab kita memperoleh keberkatan daripada rezeki yang kita dapat. Dan juga insya-Allah bila kita banyak sedekah, bertambahlah rezeki kita hasil daripada infak sedekah yang kita laksanakan. Dan juga bila kita laksanakan sedekah lebih afdal pada 10 hari awal Zulhijjah ini. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak lagi amalan yang boleh kita kejar, yang boleh kita grab sewaktu 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Okey, antaranya inilah hubungan kita dengan manusia, kan? InsyaAllah bila kita jaga hubungan kita dengan Allah, hubungan dengan manusia itu juga insya-Allah akan baik dan kita akan memperolehi manfaat bila kita mendatangkan, sebagai contoh dalam konteks ini, kita mendatangkan kegembiraan kepada orang-orang yang beriman. Dalam konteks kita menjalin hubungan silaturahim yang baik dengan ahli keluarga kita, dengan rakan sekerja kita, dengan jiran-jiran kita, dengan kelompok komuniti kita. Kita menjalinkan hubungan silaturahim, tegur sapa dengan orang lain, kan? Dan juga membantu mereka yang memerlukan dalam konteks yang sekadar yang kita mampu, kan? Kita melihat ramai orang yang susah, kita cuba bantu dalam konteks kita yang terdaya semampunya untuk kita memberi bantuan kepada saudara mara kita. Dan juga dalam konteks yang lain, membuat makanan, memberi makan kepada orang dan seumpamanya. Banyaklah dalam konteks kita untuk mendatangkan kegembiraan kepada orang-orang beriman ni, banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh laksanakan supaya orang gembira dengan kita dan kita memberi manfaat kepada orang lain. InsyaAllah dia akan memberikan satu kesan kepada diri kita. Okey, seterusnya adalah amalan yang boleh kita laksanakan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini juga adalah kita memenuhi keperluan. Ini mungkin kita kadang terlepas pandang, kita fokus kepada ibadah khusus, kan? Solat, sunat, zikir, puasa dan sebagainya untuk kita kejar ganjaran pada 10 hari awal bulan Zulhijjah ini. Tetapi juga termasuk juga dalam amalan ibadah yang kita kena laksanakan sekiranya berlaku dalam di kalangan kita adalah dalam konteks memenuhi keperluan atau meringankan urusan anak-anak jiran tetangga, saudara mara kita, kan, yang mana mereka pergi melaksanakan ibadah haji. Walaupun kita tak mampu untuk jaga, tapi bagilah
kan, sokongan moral, bagilah sumbangan duit dan sebagainya kan, kata-kata nasihat dan perhatikan kan. Nak jaga sepenuh masa mungkin kita tak mampu dengan tanggungjawab, komitmen kita dan sebagainya, tetapi apa-apa sahaja amalan yang boleh meringankan urusan sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita yang sekarang ni dalam proses untuk pergi menunaikan, melaksanakan ibadah haji. Buatlah baik kepada manusia, kepada mereka. InsyaAllah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Yang seterusnya adalah termasuk juga kan, Nabi Muhammad SAW tadi dalam konteks tadi memenuhi keperluan atau yang ke-12 tadi memenuhi keperluan atau meringankan urusan anak-anak jiran tetangga. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesiapa yang bantu mempersiapkan keperluan seseorang yang melaksanakan haji atau menggantikan tempatnya, memerhatikan keluarganya, untuknya seperti pahala orang yang pergi melaksanakan haji tersebut tanpa dikurangkan sedikit pun dari pahala-pahala mereka. Riwayat Ibnu Khuzaimah. Jadi itu antara ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Yang Nabi sebut, sesiapa yang membantu mempersiapkan keperluan seseorang untuk pelaksanaan haji, menggantikan tempatnya, memerhatikan keluarga, jadi pahalanya adalah seperti orang yang melaksanakan haji tersebut. Besar ganjaran pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita yang memenuhi keperluan atau meringankan urusan anak-anak ataupun keluarga, ahli keluarga kita yang pergi melaksanakan ibadah haji. Yang seterusnya adalah termasuk juga dalam amalan soleh yang wajar kita laksanakan, kita lakukan pada 10 hari awal Zulhijjah ini adalah menjauhi dosa dan maksiat. Cubalah elakkan kan, terutamanya pada hari 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, amalan soleh kan, kita elakkan daripada dosa-dosa kecil, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fokus kepada ibadah, insya-Allah kita akan tergolong daripada kalangan orang-orang yang soleh. Dan yang ke-14 adalah melaksanakan ibadah korban kan. Dalam 10 hari awal bulan Zulhijjah ini adanya pelaksanaan ibadah korban pada 10 Zulhijjah kan. Jadi kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW sangat menggalakkan kita untuk melaksanakan ibadah korban. Dalam Islam, dalam mazhab Syafi'i, ibadah korban ini adalah sunat muakkad kan, sunat yang sangat dituntut untuk kita laksanakan ibadah korban. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya riwayat Anas bin Malik kan, Nabi Muhammad SAW menyembelih 2 ekor kibas kambing biri-biri yang berwarna putih yang bertanduk besar sebagai korban dengan tangannya sendiri sambil menyebut nama Allah dan bertakbir, serta baginda meletakkan kakinya di tengkuk kibas tersebut. Dan yang ke-15 adalah larangan memotong kuku dan rambut bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban. Apabila masuk 1 Zulhijjah, maka disunatkan bagi orang yang berkorban pada tahun tersebut untuk tidak memotong rambut di kepalanya, badannya, dan juga tidak memotong kuku. Dalam mazhab Imam Syafi'i disebutkan amalan ini, perbuatan memotong rambut, mencabut bulu-bulu yang ada di badan serta memotong kuku ini sebagai makruh tanzih, makruh yang tidak sampai kepada haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara amalan-amalan lain yang boleh kita kejar, dapatkan ganjaran pahala pada awal 10 Zulhijjah ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terdapat banyak keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kita pada 10 awal Zulhijjah ini. Jadi gunakanlah kesempatan usia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan peluang dan ruang kepada kita untuk bertemu dengan Zulhijjah ini, untuk kita ambil keistimewaan yang Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan kepada kita untuk kita
ambil pengajaran dan laksanakan ibadah-ibadah tersebut, kan? Dan juga kita ambillah kesempatan pada 10 hari awal Zulhijjah ini untuk kita tingkatkan amalan kita. Banyakkan amalan yang disebutkan tadi, amalan fardu terutamanya lah, amalan-amalan fardu yang wajib, dan juga amalan-amalan sunat yang lain. Banyakkan puasa, bersedekah, memudahkan urusan orang yang pergi haji dan sebagainya. Dan juga banyaklah berzikir, baca Quran dan sebagainya, untuk kita ambil kesempatan 10 hari awal Zulhijjah ini. Dan pastilah seperti yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis tadi, ganjaran untuk mereka yang melaksanakan ibadah yang fardu, ibadah yang sunat, akan diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita. Kita dah ada ilmu, kita dah ada pengetahuan. Jadi kita gunakanlah ilmu yang telah Allah berikan kepada kita, kesempatan, ruang dan peluang, keistimewaan untuk kita ambil, untuk kita laksanakan. Semoga Allah berikan kekuatan, petunjuk kepada kita untuk melaksanakan perkara-perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jauhkan kita daripada perkara-perkara yang maksiat, dosa dan sebagainya, supaya kita amalan-amalan tadi untuk dijadikan bekal kepada kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk jadikan sebagai amalan untuk kita nanti bila ditimbang mizan kita nanti, supaya pemberat kita adalah amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita akan berjaya dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah matlamat objektif utama kita yang paling utama. Hakikat kehidupan, kewujudan kita di atas muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita mengharapkan balasan, ganjaran, pahala, dan yang paling utama adalah syurga Allah Subhanahu wa taala untuk kehidupan kita yang abadi di sana nanti. Alhamdulillah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sedikit perkongsian daripada saya berkenaan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Manfaatkanlah 10 awal bulan Zulhijjah ini. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Zulhijjah dan kita merebut ganjaran pahala dan juga amal ibadah yang telah diberikan garis panduan oleh kita dalam Al-Quran dan juga hadis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya memohon maaf sekiranya sepanjang perkongsian pada saya pada hari ini ada kesilapan, ada terkasar bahasa. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Saya akhiri program mauizah kita pada hari ini dengan lafaz aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.